Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini kita akan masuk tajuk baru. Okey, boleh buka muka surat 32, adab bergaul dengan jiran. Okey, adab dengan jiran pun kita ada adab. Sebelum ni kita belajar tentang adab dengan ibu bapa. Hari ni kita belajar dengan jiran pula. Okey, kita nak tahu apa maksud jiran ni. Apa maksud jiran? Okey, tengok muka surat 33. Jiran ialah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita. Sama ada di kanan, kiri, hadapan, belakang, tingkat atas, tingkat bawah, sehinggalah 40 buah rumah dari setiap penjuru. Maknanya daripada 40 atas, 40 bawah, 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang tu adalah jiran kita. Itu definisi jiran. Apa kita kena buat? Kita hendaklah sayang dan hormat kepada jiran. Ini yang Islam tuntut. Apa yang Islam tuntut kita kena buat. Okey, adab berjiran. Okey, kita tengok muka surat sebelah 34. Allah tuntut apa untuk dengan jiran ni? Okey, tengok maksud dia. Surah An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin yang terdekat, dan tetangga yang dekat, dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat. Ini Allah tuntut. Allah sebut dalam ayat ni, kita kena buat baik dengan ibu bapa first. Ibu bapa, kita dah belajar dah adab dengan ibu bapa first. Yang kedua, saudara mara kita, dah belajar juga saudara mara, dengan ayah saudara, mak saudara, sepupu. Okey, kena buat baik dengan semua tu. Lepas tu anak-anak yatim. Anak-anak yatim ni orang yang tak ada mak ayah. Lepas tu orang-orang miskin, orang yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Ni definisi orang miskin. Lepas tu Allah sebut jiran tetangga yang terdekat dan jiran tetangga yang jauh. Ada setengah ulama tafsir, jiran yang dekat ni maknanya jiran kita yang Islam. Jiran yang jauh ni maknanya jiran kita yang bukan Islam. Ada sebahagian ulama bagi tahu lagi, jiran yang terdekat dengan kita, maknanya 1-2 buah rumah tu dekat lah. Sampai 40 rumah tu jiran yang jauh. Okey, Allah suruh buat baik. Okey, kita tengok apa adab-adab berjiran. Tengok muka surat 35. Adab-adab berjiran. Nombor 1, kita kena bertolak ansur. Tolak ansur. Contoh itu kita gaduh dengan dia, benda-benda remeh, tolak ansur je lah dengan dia. Tak payahlah kita nak memperbesarkan kes ke, kita nak gaduh lagi besar ke, kita tolak ansur je. Jangan kita besar-besarkan kes, kita mengalah je lah. Kalau benda-benda tu rasa macam alah ni benda kecil je lah, tak apalah, kita boleh settle. Tolak ansur je lah. Tak perlu nak besar-besarkan kes. Dah tahu jiran tu buang yang macam tu, kita kena tolak ansur. Nombor 2, tengok nombor 2, saling menziarahi jiran. Kena selalu tengok jiran lah. Kalau jiran tu tak sihat, jiran tu sakit, ataupun jiran tu miskin, kita kena selalu tengok dia, tengok pengkhabaran dia kan, takut apa-apa berlaku kan. Yang ketiga, memelihara pandangan ke rumah jiran. Jangan selalu tengok rumah jiran, jangan selalu tengok rumah orang. Kita pun tak suka kalau orang tengok kita kan selalu. Kita jadi takut, kita jadi menyampah, kita jadi rasa macam apa hal dia ni tengok rumah orang selalu kan. Nak jaga tepi kain lah tu. Sampai timbul persepsi macam tak nak lah, kalau boleh. Okey, tengok nombor 3. Nombor 4, sentiasa menghargai jasa jiran. Kalau jiran buat baik dengan kita, kita kena hargai jasa dia. Contoh, mak kamu lah selalu bagi makan kat jiran, masak-masak sedap kan, bagilah jiran rasa. Esok lusa kamu pula balas balik. Tu cara kita menghargai jasa jiran. Okey, yang kelima, memelihara kehormatan dan harta jiran. Contoh jiran tu dia ada aib dia, contoh dia ni cacat ke dan sebagainya, kita pun pergi heboh satu kampung, boleh ke tak boleh? Tu tak boleh dah. Itu aib dia. Dan jaga harta dia. Contoh rumah dia nak kena pecah masuk ke, rumah dia nak kena curi motor dia ke, kita lah kena jaga, kita lah kena
report polis, kena bagi tahu, kena jaga harta jiran. Okey, yang kelima, memelihara kehormatan. Yang keenam, saling menegur antara satu sama lain. Okey, kalau kita buat silap, kita kena terima jiran kita tegur. Kalau dia buat silap, kita kena tegur. Saling tegur menegur kalau buat silap, buat salah kan. Itulah amar ma'ruf nahi mungkar. Okey, yang ketujuh, sentiasa mendoakan kesejahteraan jiran. Kalau jiran ni sakit, jiran ni tak berapa sihat, kita lah kena doakan dia. Jiran ni dia bukan Muslim ke, kita doakan dia supaya dia masuk Islam, orangnya baik kan. Ataupun jiran ni perangai dia tak elok, kita doakan lah supaya Allah buka hati dia, supaya dia ni taubat ke, kan. Itulah fungsi kita sebagai seorang jiran. Okay, tengok muka surat nombor 8, memberi keutamaan kepada jiran yang dekat. Nampak? Beri keutamaan kepada jiran yang dekat. Maknanya jiran yang dekat, 1-2 rumah macam tu lah, 1-2 biji rumah. Yang jauh-jauh tu kita beri juga, tapi yang paling dekat, tak boleh lah kita nak kena jaga semua jiran kita. Kita nak bagi keutamaan kepada semua jiran kita, tak boleh lah. Kita bagi yang terdekat, kita jaga kita, tak boleh lah kita jaga semua. Okay, nombor 9, sentiasa menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan. Kalau jiran kita ni susah, ataupun jiran kita ni miskin, ataupun jiran kita ni tua, tak larat sangat dan nak angkat barang, nak masak dan sebagainya, kita lah yang kena tolong. Kita lah kena sentiasa menghulurkan bantuan kepada mereka ni. Ataupun kita tak ada masa semua tu, saya tak ada masa Ustaz nak jaga jiran saya, dia ni buat masalah, ada inisiatif lain. Kita boleh call jabatan zakat, kita bagi tahu, jiran saya ni susah lah, dia ni miskin, saya tengok dia ni nak makan pun payah, kadang-kadang minta makan dengan saya, anaknya tak ada contoh, kan, tak kerja, kena buang kerja dan sebagainya kan. Sekarang zaman-zaman Covid ni orang kena buang kerja. Bagi tahu zakat, telefon pejabat zakat, kata bagi tahu, nanti pejabat zakat dia akan hantar pegawai dia akan survey lah, tengok keadaan rumah dan sebagainya, dia akan bagilah bantuan. Ada inisiatif dia. Okey, yang last sekali, mengucapkan tahniah kepada jiran yang mendapat kejayaan. Contoh, jiran kita ni orang kaya ke kan, dia dapat untung banyak ke kan, cakaplah tahniah kat dia. Anak dia dapat straight A ke, cakaplah tahniah kat dia. Ataupun dia dapat job besar, cakaplah tahniah kat dia. Kita mengucapkan tahniah tu tanda kita memberi penghargaan kepada dia. Okey, itu sahaja kita akan belajar. Seterusnya kita akan belajar kebajikan beradab kepada jiran. Ini minggu depan lah. Minggu depan kita akan sambung, InsyaAllah. Itu sahaja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.